اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤثر ربي تم بالخير أما بعد InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Ar-Ra'du. Kita sambung ayat 35. Sebelum kita sambung ayat 35, tengok ayat lepas. Apa pengajarannya? Dalam ayat lepas, Allah beritahu kebesaran dan kehebatan Al-Quran kerana ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah beritahu walaupun Quran itu hebat dan cukup jelas menunjukkan keesaan Allah, kebesaran Allah dan juga kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap tidak diterima oleh orang musyrikin. Bahkan mereka masih meminta-minta dalil-dalil bukti-bukti yang lain. Hanya sebagai alasan, bukan sebagai sebab untuk mereka beriman kepada Allah. Kemudian Allah beritahu, Allah pujuk hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan memberitahu walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladzina kafaru thumma akhadhtuhum fa kaifa kana iqab. Dan pasti sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau telah dipermainkan, telah diperlekehkan, telah dihina. Fa amlaitu, tapi aku memberi tangguh kepada orang-orang kafir, kemudian sampai masa aku akan turunkan azab atau pembalasan kepada mereka. Jadi ayat ini Allah nak beritahu apa yang menimpa Nabi kita SAW dan juga orang beriman bukan satu benda bid'ah, bukan satu benda baru. Sebaliknya, semua para Nabi, semua orang yang beriman akan dipermainkan, akan dikeji, akan dihina dan sebahagian mereka ada yang dibunuh. Itu adalah sunnatullah. Kemudian ayat 33 Allah beritahu, adakah patut manusia memilih Tuhan yang disembah ialah bukan Tuhan yang menciptanya, bukan Tuhan yang memberi rezeki kepadanya, yang mengurus kehidupannya. Sebaliknya dia menyembah benda-benda yang tidak bernyawa, yang sedikit pun tidak boleh memberi manfaat ataupun menolak mudarat. Allah kata, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Adakah Tuhan yang menegakkan, mengurus, mencipta setiap jiwa, bahkan setiap amalan pun dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah patut dengan Tuhan ini mereka menjadikan sekutu? Maka Allah suruh Nabi cabar kepada mereka orang musyrikin, kul sammuhum, cuba bagi nama Tuhan-Tuhan kamu. Ataupun kamu nak cerita kepada Allah dengan apa yang Allah tidak tahu, apa yang berlaku di bumi ataupun apa yang zahir minal qaul. Kemudian Allah beritahu antara punca manusia orang-orang kafir tidak beriman ialah zuyyina lil ladzina kafaru makruhum. Mereka tertipu dengan kekuatan mereka, dengan kuasa mereka, dengan perancangan mereka. Sehingga mereka bukan setakat kufur kepada Allah, tapi mereka menyesatkan orang lain. Mereka menghalang orang lain daripada jalan Allah. Kemudian Allah beritahu siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang boleh memberi hidayah kepada seseorang itu, melainkan Allah jua. Dan ayat 34 Allah beritahu balasan kepada orang yang tidak beriman. Sesiapa yang kufur, sesiapa yang syirik, sesiapa yang mengingkari
ajaran daripada Al-Quran, maka sunnatullah, ketetapan Allah, mereka tidak akan lepas daripada azab. Tidak ada satu pun yang terlepas. Bahkan sejarah-sejarah, cerita-cerita umat dahulu telah membuktikan bahawa siapa saja yang kufur dan menolak Islam, maka dia akan diazab oleh Allah dan tidak ada seorang pun yang terkecuali. Allah kata ayat 34, lahum azabun fil hayatid dunya. Bagi mereka azab di dunia. Kat dunia mereka dah ditimpa azab, sama ada kekalahan dalam peperangan, ditimpa musibah, kematian dan sebagainya, dan pastilah azab di akhirat asyakku, lebih dahsyat, lebih berat dan kekal. Dan bila mereka diazab di akhirat, wama lahu min waq, tidak ada satu pun yang boleh menyelamat dan melindungi mereka. Okey, setelah Allah menceritakan balasan orang yang tak beriman, azab kat dunia dan azab di akhirat akbar, lebih besar, maka ayat hari ini Allah menceritakan tentang balasan orang yang beriman. Sebagaimana kita dah ketahui dalam banyak ayat, banyak surah yang kita dah belajar, bila Allah sebut tentang azab neraka, selepas tu Allah akan sebut pula azab balasan kepada orang beriman. Bila Allah sebut tentang orang kafir, selepas itu Allah akan sebut pula orang beriman. Sebab Quran ini adalah kitab tarbiyah, kitab mendidik jiwa, kitab untuk merawat penyakit hati, kitab untuk membentuk akhlak. Jadi supaya manusia tidak terlalu takut kepada azab Allah, maka Allah memberi harapan tentang berita-berita gembira bagi orang yang beramal soleh. Dan bagi orang yang beramal soleh supaya tidak perasan, tidak syok sendiri, tidak begitu yakin dengan amalannya, maka Allah cerita pula balasan orang-orang yang tidak beriman. Supaya orang beriman sentiasa berada dalam keadaan takut amalan tak diterima, takut dosa, takut azab, dan juga mengharap amalan diterima, mengharap rahmat Allah dan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini supaya ayat itu seimbang, kalau sebelum ini cerita pasal balasan orang tak beriman, hari ini Allah menceritakan balasan orang yang beriman dan bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masal. Masal dalam bahasa Arab ni sifatlah. Sifat. Tapi makna asal masal ialah perumpamaan ataupun contoh. Perumpamaan ataupun contoh. Kenapa bila nak cerita pasal syurga Allah sebut masal? Allah tak terus sebut syurga, kan? Allah sebut masal. Bila Allah nak cerita pasal syurga, nikmat dalam syurga, Allah guna perkataan masal. Sama ada masal itu bermakna sifat ataupun perumpamaan. Jadi soalnya kenapa Allah guna perumpamaan? Misal. Kita bila bercakap, benda yang kadang-kadang orang susah nak faham, maka kita pun buat misal, buat contoh. Jadi di sini Allah guna masal, iaitu Allah nak cerita tentang nikmat dalam syurga yang kalau Allah cerita betul-betul manusia tak boleh nak bayangkan, manusia tak boleh nak gambarkan. Sebab apa? Sebab Nabi kata dalam satu hadis kursi, firman Allah Ta'ala, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Yang maksud dia, Nabi kata dalam hadis kursi, firman Allah Ta'ala, aku telah sediakan kepada hamba-Ku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga dan tak pernah terfikir di kepala. Maka kalau benda tak pernah dilihat, tak pernah didengar dan tak boleh dibayangkan, Allah kata masal, perumpamaan, contoh. Bukan sebiji yang kamu bayangkan, tak. Dan sebab itu juga lepas hadis tersebut, Nabi baca ayat daripada surah Sajadah. Surah Sajadah. Fala, ayat 21. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurratu a'yun
21 kan? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratu a'yun jazaan bima kanu ya'malun. 17. Lepas Nabi sebut hadis kursi, iaitu firman Allah Ta'ala, aku sediakan untuk hamba-Ku dan di syurga benda yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga dan tak pernah terlintas di kepala. Nabi mau baca ayat ni. Daripada surah Sajadah ayat 17. Cuba tengok maksud dia. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsun. Dan tidak ada nafsun, seseorang ataupun mana-mana jiwa ta'lamu mengetahui. Tak ada seorang pun tahu. Tak ada seorang pun tahu ma ukhfiya, apa yang disembunyikan lahum bagi mereka. Mereka ni siapa ni? Mereka ni ialah yang Allah sebut dalam ayat sebelum ni, sebelum ayat 17. Jadi tahajud, dan sebelum tu lagi Allah kata innama yu'minu bi ayatina allazi iza zukiru biha kharru sujada. Jadi Allah kata mana-mana jiwa, mana-mana orang tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka. Siapa ni? Yang bila dibaca ayat Allah, kharru sujada, mereka terus sujud. Ataupun mereka terus sami'na wa ata'na. Langsung tidak ada syak, tidak ada ragu, dan mereka tak ambil masa lama untuk tunduk dan patuh pada perintah Allah. Bila dengar je perintah Allah. Satu. Yang kedua, malam pula mereka buat apa? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Bila malam, belakang mereka jauh daripada tempat tidur. Jauh daripada tempat tidur. Sebab apa mereka buat apa? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa, mereka solat kepada Tuhan mereka, khaufan, dalam keadaan takut, wa tama'a, dan tamak. Sebab itulah takut sifat terpuji bagi orang beriman. Takut apa ni? Takut azab, takut dosa, takut amalan tak diterima. Jadi orang beriman walaupun dah bangun malam, tapi masih ada rasa takut. Yang kedua ada rasa tamak. Tamak apa ni? Tamak nak pahala sebanyak yang mungkin. Tamak nak dekat dengan Allah. Tamak nak rahmat Allah. Sebab tu dia bangun malam. Jadi orang yang tamak ni sampai tahap dia ada peluang je dia akan tambahkan ibadat. Dia akan perbaiki ibadat dia, termasuk dia bangun malam. Tamak. Kemudian yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lepas tu apa? Wa mimma razaqnahum, subhanallah. Siang hari pula apa mereka buat? Mereka infak. Malam hubungan dengan Allah, ihsan dengan Allah. Siang hari infak, hubungan dengan manusia. Maka orang macam ni Allah kata apa? Jiwa macam ni tidak akan mengetahui apa yang disembunyikan kepada mereka. Disembunyikan apa? Min qurratu a'yun. Daripada qurratu apa dia? Penyejuk. A'yun, mata. Maknanya benda kalau tengok hati jadi sejuk. Tapi betul benda tu Allah sembunyikan kepada mereka. Apa dia ni? Nikmat dalam syurga. Semua tu qurratu a'yun, bila tengok je hati sejuk. Semua tu adalah jazaan, sebagai balasan bima kanu ya'malun, apa yang mereka lakukan kat dunia. Siang hari mereka berdakwah, mereka infak, mereka bantu orang miskin. Malam pula mereka bangun malam dalam keadaan rasa takut dan tamak. Maka Allah sediakan balasan. Bila tengok sejuk mata. Tapi mereka ni orang beriman tahu tak apa yang Allah sediakan? La ta'lamu, tidak tahu. Kenapa Allah sembunyikan? Ukhfiya, disembunyikan. Walaupun banyak cerita nikmat dalam syurga disebut dalam Quran, tapi itu hanya sebagai perumpamaan, masal. Bukan hakikat yang sebenar. Kenapa disembunyikan?
Ukhfiya ni. Disembunyikan. Nak bagi surprise. Bila nak bagi surprise, benda tu apa tu? Benda tu apa? Sangat berharga dan sangat luar biasa. Ya. Kita buat tak surprise kepada isteri kan? Abang nak bagi sesuatu ni. Apa dia? Tak boleh bagi tahu. Surprise kan. Tengok-tengok dia bagi RM50. Itu bukan surprise. Surprise ni benda yang terlalu luar biasa yang tak difikir pun oleh orang tu. Yang ni yang Allah sembunyikan. Sebab tu bila Allah sebut nikmat dalam syurga, Allah guna perkataan masal. Ini hanya sebagai contoh sahaja. Okey? Satu. Yang kedua, di sini Allah sembunyikan. Balasannya menyejukkan hati tapi Allah sembunyikan. Kenapa? Kita dah belajar sebelum ni, balasan adalah selari dengan bentuk amalan. Balasan dia apa dah? Nikmat dalam syurga disembunyikan. Amalannya apa? Apa amalan dia sebelum ni? Sebelum ayat ni. Apa dia? Salat malam kan? Jadi ada tak unsur sembunyi? Jadi bila ibadat dia sembunyi daripada orang, dia hanya bangun waktu malam, tak ada siapa tahu, orang lain semua tidur, maka balasan pun Allah sembunyikan. Surprise. Makna apa tu? Kalau jenis ibadat tunjuk pada orang, masuk Facebook tak adalah. Okey. Jadi Allah kata, masal perumpamaan. Al-Jannah, syurga. Syurga allati yang wa'ida. Yang wa'ida telah dijanjikan. Al-muttaqun, kepada orang-orang bertakwa. Kepada orang-orang bertakwa. Jadi di sini Allah nak bagi tahu syurga ni bukan untuk semua orang. Syurga bukan untuk semua orang. Cuba ambil perhatian. Allah bagi tahu syurga dijanjikan khas untuk orang yang bertakwa sahaja. Jadi kalau orang bertakwa pun, kalau dia ada sifat-sifat takwa, dia pun sepatutnya dia masih ada rasa takut dan risau, takut-takut, dia tak ikhlas. Maka kalau orang yang tidak ada ciri-ciri takwa, lagi tak patut berangan-angan. Lagi tidak sesuai untuk dia yakin bahawa dia adalah ahli syurga. Siapa sifat bertakwa? Al-muttaqun ni senang je. Ittikhazu al-wiqayah min azabillah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Cuba tengok. Al-muttaqun ataupun taqwa lah. At-taqwa. At-taqwa ataupun al-muttaqun. Iaitu ittikhazul wiqayah. Takwa tu daripada wiqayah. Wiqayah makna perlindungan. Mengambil, ittikhaz mengambil, wiqayah perlindungan ataupun benteng min azabillah untuk berlindung daripada azab Allah. Ambil perlindungan untuk berlindung daripada azab Allah. Caranya apa? Caranya ialah bimtisali, dengan mentaati awamirihi, perintah-perintahnya, dan wajtinabi, dan menjauhi
nawahihi, larangan-larangannya. Jadi takwa ni ialah kita ada benteng untuk menghalang kita daripada buat maksiat. Bila tengok maksiat, tak teringin pun, kita elakkan. Itu takwa. Dan bila ada amal soleh, terus kita buat. Kalau ada perintah Allah, terus kita patuh. Itulah takwa. Jadi kalau kita ada sifat ni, insya-Allah semoga kita termasuk dalam orang yang Allah janji ni, iaitu untuk memberi syurga. Kemudian syurga pula Allah kata apa? Tajri. Ini banyak kali kita jumpakan. Tajri sentiasa mengalir. Ini kurang ke? Sentiasa mengalir min tahtiha, dari bawahnya. Bawahnya makna bawah pokok ataupun bawah istana. Sentiasa mengalir dari bawahnya apa dia? Al-anhar, sungai-sungai. Bila sebut sungai, kita kena rujuk kepada ayat, mentafsirkan ayat. Tafsir yang terbaik ialah tafsir yang ditafsirkan oleh ayat Al-Quran sendiri. Jadi Allah sebut sini sungai-sungai. Kalau kita tadabbur, kita akan tanyalah, berapa sungai dan apa jenis sungai? Kenapa banyak sungai? Ditafsirkan dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Kita selalu sebutkan, cuma sekarang kita tulis sungai masalu al-jannah allati wa'idal muttaqun. Surah Muhammad ayat 15. Masalul jannah allati wa'idal muttaqun. Contoh perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Apa dia? Apa dia? Fiha. Fiha satu anharun mimma'in ghairu asinin. Yang kedua, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Yang ketiga, wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin. Yang keempat, wa anharun min asalin musaffa. Kan? Kemudian Allah sebut lagi kan, wa fi walahum fiha min kulli as-samarat wa maghfiratun Okey. Cakap tu dulu. Tengok. Cuba tengok Allah kata apa? Masal, perumpamaan. Allah juga sebut di sini perumpamaan. Sebab kalau Allah kata sebut terus syurga, kita fikir dan kita cari kat dunia. Tengok-tengok tak ada. Benda dalam syurga, kata Nabi dalam satu hadis, tidak ada satu pun yang sama apa yang ada dalam syurga dengan apa yang ada kat dunia. Tidak ada satu pun sama, kecuali nama-nama. Nama madu, nama apple, nama susu. Namanya sama, tapi rasanya sangat-sangat berbeza. Jadi Allah kata, perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa di dalam syurga ialah satu, anharun, sungai.
sungai mimma'in ghairi asinin. Daripada air yang tidak asinin apa dia? Tidak berubah. Kenapa Allah sebut mak? Mak bunyi biasa aja, mak. Kat dunia pun ada air. Tapi yang membezakan apa dia? Ghairi asinin. Ghairi asinin apa makna? Tidak berubah. Kenapa Allah sebut perkataan tidak berubah? Sebab air kat dunia semua berubah. Apa saja air kat dunia, air kosong ke, air sirap ke, kalau dah berapa lama dia akan berubah. Sama ada rosak, busuk dan sebagainya. Bahkan air putih dalam gelas pun kalau letak kat situ, sampai sebulan dia boleh jadi hitam. Jadi Allah kata, kalau air di syurga, walaupun namanya air, tapi bezanya apa? Dia tak akan berubah walaupun 1000 tahun. Rasa dia, warna dia tak akan berubah. Ini kita tak boleh bayangkan. Dan tidak perlu peti ais. Kat dunia, air itu untuk mengelakkan dia berubah, letak dalam peti ais. Itu pun tak tahan lama juga. Tapi di syurga, air itu tak akan berubah walaupun tanpa peti ais. Yang kedua, wa anharun. Sungai-sungai min laban. Daripada laban. Susu. Dan bila bunyi susu, kita rasa macam sama je kat dunia. Allah tambah lagi perkataan. Susu bukan sebarang susu. Apa dia? Lam yataghayyar ta'muhu. Tidak berubah rasa dia. Susu kat dunia 2 hari, 3 hari, kalau simpan kat luar habis. Dia bukan rasa susu dah. Masam dan kadang-kadang busuk. Tapi di syurga 10 hari, 10 tahun, 10 juta tahun, lam yataghayyar. Tak akan berubah rasanya. Tak boleh nak fikir tanpa peti ais. Yang ketiga, wa anharun. Dan sungai-sungai min khamrin. Khamar, arak. Bunyi arak je, kita bayangkan apa? Sebut arak je, semua orang terfikir mabuk, pening, kan, pukul orang, bunuh orang. Maka Allah terus sebut perkataan lepas tu untuk membezakan arak dunia dengan arak di syurga. Apa dia? Arak tapi lazah. Lazat dah jadi bahasa Melayu. Lazat. Untuk siapa ni? Lisyaribin. Maknanya, bila orang tu minum, dia akan rasa lazat. Dan Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah, la yasadda'un. Arak dalam syurga tidak memeningkan. Dan tidak memabukkan. Pening pun tak, mabuk pun tak, bahkan lazat. Bahkan banyak yang Allah sebut dalam syurga, ahli syurga minum apa? Ka'sin. Yashrabuna min ka'sin. Ka'sin kana mizajuha. Ahli tafsir mengatakan, bila sebut ka'sin ialah gelas yang penuh dengan apa agak-agak daripada 4 ni? Arak. Ahli tafsir kata kalau Allah sebut ahli syurga minum daripada ka'sin, Allah tak sebut arak. Tapi ditafsirkan iaitu gelas yang penuh dengan arak. Ka'sin satu penuh, yang kedua arak. Kenapa daripada 4 jenis minuman ni Allah pilih arak bila sebut ka'sin? Kenapa? Dilarang. Tapi kat dunia, arak dengan madu mana lebih lazat? Madu kan? Tapi di syurga, apa yang lebih lazat? Ni ada madu ni, asal. Apa yang paling lazat? Perasan tak? Dalam 4 sungai ni, yang jenis apa yang Allah sebut perkataan lazat? Arak. Jadi kata ahli tafsir, minuman yang paling-paling lazat dalam syurga antara 4 ni ialah arak. Sebab tu bila Allah sebut ka'sin, maknanya yang ni. Penuh dengan arak. Sebab inilah minuman yang paling lazat. Okey? Tengok sayangnya Allah pada kita. Allah buat kat dunia sebagai ujian. Bukan Allah tak nak bagi. Yang Allah uji itu yang mabuk, yang memeningkan, mahal tapi nafsu jahat. Nak juga yang mabuk, nak juga yang mahal. Yang Allah sediakan tidak ada harga, masuk syurga je free, percuma. Bukan segelas, bukan satu tempayan, satu sungai. Dan sungai pula tajri, mengalir 24 jam sampai bila-bila. Dan bila minum tidak memabukkan, tidak memeningkan, bahkan lezah. Boleh?
Yang keempat, sungai daripada asal madu. Kita kalau nak minum madu, agak-agak boleh tak minum setiap hari? Ataupun minum 3 kali sehari. Pagi madu, tengah hari madu, malam madu. Boleh? Bankrupt lah. Bankrupt. Sebab apa? Madu mahal. Satu botol tu kadang-kadang 100. Dan sebab itulah bila kita minum madu, kita minum segelas ke sekali minum ataupun sesudu teh. Sebab apa? Sebab mahal. Betul tak? Lepas tu dah habis botol tu, nak boleh beli pula, tunggulah 3 bulan pula. Subhanallah. Tengok manusia memang suka madu. Walaupun mahal dia beli juga. Dan dia berjimat minum sikit-sikit. Yang Allah nak bagi ni bukan segelas, bukan sebotol. Tapi sungai. Dan beza tak? Bila sebut madu, bunyi macam sama kat dunia. Maka Allah nak beritahu madu kat akhirat berbeza. Maka Allah tambah. Semua perkataan selepas ni, selepas air, selepas laban, selepas arak, Allah nak bagi tahu perbezaan antara minuman di syurga dengan dunia. Asal pula apa dah? Musaffa. Madu yang musaffa apa makna? Safa. Makna madu yang dibersihkan. Okey, apa istimewa ni? Madu yang dibersihkan. Apa yang membezakan dengan madu di dunia? Kat dunia satu banyak tiruan, kan? Kadang-kadang ada yang pekat, ada yang cair, kan? Ada yang cerah, ada yang gelap. Dan kadang-kadang madu kat dunia ada ada apa? Dia panggil apa? Serdak ke? Serdak kan? Kadang-kadang madu keluluk kan. Ada saki-baki keluluk di dalam tu. Jadi kadang-kadang yang kita beli tu dah berapa kali tapis. Betul tak? Tapi Allah kata madu kat, walaupun dia bersungai-sungai, tapi dia sentiasa tertapis. Suci bersih. Tak ada satu pun benda-benda yang menyebabkan kita rasa fikir 2 kali nak minum. Boleh? Saya nak tanya, kenapa Allah cerita semua ni? Allah cerita detail. Satu, sentiasa mengalir sungai-sungai. Kemudian, ayat lain pula Allah beritahu jenis sungai. Air, susu, arak, madu. Kemudian yang ketiga, Allah beritahu pula, 4 jenis ini berbeza dengan yang ada kat dunia. Kenapa Allah sebut detail? Apa tujuan penceritaan ni? Apa yang Allah nak daripada cerita ni? Ataupun sekadar cerita penglipur lara. Sebenarnya Allah nak supaya dengan nikmat ni kita semakin berlomba, semakin bersungguh dan jangan buang masa. Macam sahabat Nabi kan, bila dengar dia dijanjikan syurga, wang kurma sebiji pun dia tak sanggup nak makan dah. Sebab apa ni? Ini sungai, arak, madu dan sebagainya. Yang baru kahwin, Hanzalah kan. Bila tengok ni, dah habis, berlumba. Jadi benda-benda macam ni sebagai motivasi kepada orang beriman supaya lagi tambah amalan. Jangan syok sendiri. Jangan rasa cukup. Jangan buang masa. Walaupun 1 minit. Tapi berapa ramai yang baca ayat ni, solat masih lambat, amalan sunat tak bertambah kan. Macam itulah dia bersembah kosong, buang masa kosong. Sebab apa? Sebab dia tak termotivasi. Kenapa? Sebab tak faham. Saya bagi analogi kan. Semua orang bekerja keras, pagi sampai petang kan. Muda sampai ketua. Salah satu tujuan dia nak apa? Dia nak apa? Bila start bekerja je, dia cari kerja terbaik, gaji yang paling baik kan. Antara target utamanya nak apa? Dia nak apa tu? Mula-mula dia tak mampu beli rumah. Dia menyewa dulu kan. Dan lepas tu dia rancang, bekerja keras, gaji besar, target utama nak beli rumah. Rumah yang macam mana dia nak? Kalau tengok gambar-gambar kan, kita biasa tengok tak iklan rumah-rumah yang nak dijual kan. Ada kondo, ada rumah pangsa, ada rumah teres, ada semidi, ada banglo kan.
Kita pilih yang mana? Yang pertama. Ha? Kita letak tak target utama kita rumah flat? Tak. Kita pun dah rumah flat kan, dah rasa sempit. Jadi target kita rumah yang ada landscape tu mahal lah. Itu dah juta-juta. Paling-paling kurang peringkat awal rumah teres kan? Teres 2 tingkat. Dan rumah teres 2 tingkat pula, yang paling baik kita pilih corner lot kan? Sebab ada ruang nak bercucuk tanam. Tapi, ataupun lepas tu, dah ada beli rumah teres, lepas tu kita fikir pula. Kalau boleh nak, itu orang beriman. Tak, ini masa kita belum beriman tu. Rumah semedi kan? Ini kalau dah semakin kaya, dia fikir pula apa? Nak rumah banglo. Apa dia? Rumah banglo tu ada tanah sendiri, tak berkongsi dengan orang, dan ada kolam mandi. Betul kan? Kalau boleh, rumah banglo pula di mana? Bawah bukit ke atas bukit sikit? Sebenar itulah yang Allah nak bagi pada manusia. Cuba bayangkan, kalau ada syarikat perumahan menawarkan rumah banglo yang ada 4 jenis sungai di bawah mengalir tanpa henti, dan buah-buahan pula 24 jam berbagai ni. Walahum fiha min kulli samarat. Bagi orang bertakwa, dalamnya semua kullus samarat, semua jenis buah. Kalau kita ditawarkan kat dunia, banglo ada 4 sungai di bawahnya, kemudian buah-buahan 24 jam tanpa putus. Kita akan bekerja keras tak untuk dapat ke rumah tu? Betul? Sebab apa kita bekerja keras? Sebab apa? Sebab tawaran tu. Dia tunjukkan gambar kan? Cerita apa semua. Cerita tu menjadikan kita dengar dan termotivasi. Maka kita lagi bekerja keras. Tiba-tiba Allah iklan dalam Al-Quran. Ciri-ciri istana di syurga. Tak ada siapa yang berlomba kan? Yang dunia semakin laju. Yang akhirat semakin mundur. Sebab apa? Sebab Quran tak masuk dalam hati. Mana ada perumahan kat dunia, banglo, ada sungai di bawahnya 4 jenis sungai. Mana ada? Mana ada rumah kat dunia, banglo, ada kebun dan buahannya 24 jam, semua jenis buah. Mana ada? Ya Allah, sayangnya Allah pada kita, Allah sediakan, Allah tawarkan, Allah sebut berulang kali. Tapi tak ramai yang faham dan berlomba untuk mendapatkannya. Okey? Kemudian Allah kata apa? Ukuluha. Ukuluha ni lebih kurang samarat. Buah-buahannya. Dia dalam Quran bila Allah sebut makanan dalam syurga, kebanyakannya buah-buahan. Bahkan pisang pun Allah sebut. Rumman. Kenapa buah-buahan? Saya rumah kecil, cukup duduk seorang. Tak apa. Biar kecil kat dunia, jangan kecil di akhirat. Biarlah kita tak ada rumah kat dunia, tapi di akhirat, kita dapat rumah yang paling besar. Sebab tu, Nabi katakan, yang saya sebut selalu hadis Nabi, Nabi kata, ada orang yang paling miskin kat dunia. Paling susah hidup kat dunia. Mana miskin, harta, rumah kecil, sebagainya, banyak masalah. Tapi dia tetap bertakwa kepada Allah. Dia bertakwa. Dan bila dia pergi ke akhirat, dimasukkan ke surga sekejap, lalu ditanya padanya, pernah tak kamu rasa menderita dalam sepanjang kehidupan kamu di dunia? Dia jawab apa? Aku tak pernah rasa menderita selama-lamanya. Walaupun dia adalah orang paling susah. Kenapa? Dia paling sempit rumah. Dia paling kecil rumah. Dia paling miskin. Tapi bila masuk syurga, dia lupa habis semua tu. Sebab apa? Sebab nikmat dalam syurga terlalu hebat. Sehingga melupakan penderitaannya masa di dunia. Jadi jangan sedih rumah kita kecil kat dunia. Jangan sedih hidup kita menderita miskin kat dunia. Kalau kita beriman, kalau kita bertakwa, inilah yang Allah akan sediakan untuk kita. Okey. Ukuluha, buah-buahannya daimun. Apa makna daimun? Kita biasa dengar daiman wa abadan. Daimun makna berterusan. Buah-buahannya daimun. Buah-buahannya dah nikmat. Kenapa? Sebab buah di surga tak sama rasanya dengan dunia. Yang kedua, kat syurga buah-buahannya kullus samarat. Semua jenis buah ada.
Kalau nak durian, ada mangga, ada apple, ada manggis, ada dokong, ada rambutan, ada. Semua ada. Kemudian yang ketiga Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah. La maqtu'ah. La maqtu'ah wala mamnu'ah. Fiha fakihatun katsirah sebelum tu. Dalam surga, fakihah, buah-buahan katsirah, banyak. Bukan setakat banyak, Allah tambah satu lagi. La maqtu'ah. Apa makna la maqtu'ah? Qata'ah mana putus. Buah-buahan dalam surga tidak terputus. Kenapa Allah sebut tidak terputus? Sebelum tu Allah kata banyak. Tapi tak cukup dengan perkataan banyak, Allah tambah lagi. Tidak terputus. Kenapa? Sebab kat dunia, Allah nak bagi tahu beza dengan dunia. Dunia kadang-kadang kita nak, tapi bukan musim dia. Wala mamnu'ah. Allah sebut satu lagi perkataan. Dan tidak mamnu'ah, terhalang. Dua benda yang berbeza. Ini terputus. Bukan musim dia. Kadang-kadang ada, tapi tempat lain. Tempat kita tak ada. Yang kedua, tidak terhalang. Apa makna dia? Ayalah, beza dengan dunia. Makna dalam surga, pertama, banyak. Yang kedua, semua jenis buah. Yang ketiga, tidak pernah terputus. Sepanjang musim ada, sepanjang masa. Yang keempat, tidak terhalang. Kenapa? Sebab kat dunia, kadang-kadang musim dia, tapi ada halangan untuk kita dapat buah tu. Contoh, buah ada, kita tak ada duit. Macam sekarang kan, durian ada, tapi mahal kan. Kita tak mampu. Tunggu orang bawa je. Kadang-kadang, duit ada, durian pula tak ada, terhalang juga. Kadang-kadang, duit ada, durian ada, tapi tak boleh makan. Makan je muntah, makan je sakit perut. Subhanallah. Jadi semua apa yang menghalang manusia daripada makan, semua tak ada. Jadi Hazal pun boleh makan durian. Jadi sabar je lah. Ada, ini target tu jannah kan. Ada pelajar janji dengan saya. Dia kata di Hulu Langak, mungkin dia sedang mendengar ni. Dia cerita di Hulu Langak ada 2 pelajar kita yang ada kebun durian. Dan pokok duriannya sudah berbunga. Dan dia kata apa? Sekitar bulan 5 ataupun bulan 6. Saya kata, ya Allah, lambatnya. Tengok, itu apa? Maqtu'ah, mamnu'ah. Tata kita mati dulu kan? Tata masa berbuah tu, dia tak jemput pula. Terlupa nak jemput kan? Tadi saya harap jangan terlupa untuk jemput. Sebab kami menunggu ni adalah satu penyiksaan. Boleh? Buah-buahan berterusan. Kemudian wazilluha, dan zilluha apa dia? Zilluha, teduhannya, ya Allah. Teduhannya apa dia? Daimun juga. Daimun ni 2, satu makanan, yang kedua teduhan. Teduhannya berterusan. Satu lagi saya lupa nak sebut buah-buahan ni. Pertama, banyak kan. Yang kedua, semua jenis buah. Yang ketiga, tidak terputus. Yang keempat, tidak terhalang. Yang kelima, Allah kata apa? Qutufuha daniyah. Qutufuha daniyah. Apa makna? Untuk memetik buah tu, daniyah makna dekat. Kalau kat dunia, pertama kena tunggu musim. Yang kedua, bila dah ada, kena ada duit kan. Kalau orang nak bagi pun, kita kena pergi kat kebun dia. Hulu Langak. Kena pergi ke kebun. Yang ketiga, kena tunggu orang bawa. Yang keempat, kena kopek. Yang kelima, kena basuh tangan dulu. Lepas tu makan. Sudah makan, kena basuh. Tapi di syurga macam mana cara makan buah? Bila kita terfikir je nak makan buah, qutufuha daniyah.
buah tu akan datang masuk tempat kita. Tak payah pergi ke kebun, tak payah tanam, tak payah siram, tak payah tunggu berbuah, tak payah panjat pokok, tak payah kopek, tak payah berdarah apa semua. Kita duduk dalam istana kita, julai buah-buahan akan masuk. Kutufuha daniyah. Untuk memetiknya dekat. Iaitu ahli syurga tak perlu bangun, tak perlu panjat pokok, tak perlu kopek dan sebagainya. Duduk di mana-mana, julai itu akan datang. Bila dia petik, julai itu akan balik semula ke pokok dan akan keluarkan buah seperti asal. Biji-biji apa semua tak ada dah. Tak perlu buang beku sampah. Tong sampah pun tak ada dalam syurga. Kencing pun tak ada, berak pun tak ada. Makanlah sepuas-puasnya. Allah maja'alna min warasati jannati na'im. Doa Nabi Ibrahim. Allah maja'alna min warasati jannati na'im. Ya Allah, jadilah kami pewaris kepada syurga An-Naim. Okey, teduhan. Teduhan yang berterusan. Kenapa Allah sebut teduhan? Mesti ada sebab. Kenapa? Adakah teduhan itu satu nikmat? Nikmat tak teduhan? Apa beza dengan dunia? Apa beza dengan dunia? Dunia ada tak teduhan? Bila dan di mana? Teduhan hanya waktu tertentu, pagi, kan? Malam. Bila tengah hari, panas. Dan bila tengah hari panas, kita nak berteduh, kena apa? Masuk rumah. Keluar je kena panas. Berjalan je kena panas, kan? Hebat macam mana kita pun, mesti kena panas. Tapi Allah nak bagi tu dalam syurga, teduhnya 24 jam. jam berterusan. Nikmat tak? Dia ada pendapat mengatakan keadaan cuaca di syurga ni, contoh bukan sama, keadaan dia ialah antara seperti dalam sepanjang hidup kita 24 jam lah. Waktu apa yang paling nyaman, paling seronok, kau boleh kita nak kekal waktu tu sampai bila-bila? Apa dia? Subuh mana? Subuh bila ni? Sebelum matahari naik. Malam kadang-kadang sejuk sangat, kan? Tengah hari panas. Petang pun dia antara panas dengan sejuk. Waktu paling itu kata ulama, di syurga ni seumpama selepas subuh dengan sebelum matahari terbit. Cuba kita solat subuh, lepas tu duduk di luar masjid. Oh, nyaman. Jadi, contoh macam tu lah, tapi sebenarnya tak boleh dibayangkan. Kekal sampai tengah hari macam tu, petang macam tu, malam pun macam tu. Soalnya, ada tak panas? Tak ada, sebab teduhan 24 jam. Kenapa tak ada panas? Sebab matahari tak ada. Kenapa matahari tak ada? Kenapa matahari tak ada? Sebab matahari ada kat dunia, sebab apa? Nak tahu kenapa matahari tak ada kat syurga? Kita tengok kenapa matahari ada kat dunia. Untuk matahari, fungsi matahari kat dunia supaya waktu untuk manusia bekerja, maka perlu cerah. Perlu cerah, kan? Dan tumbuhan perlukan matahari. Kalau tak ada matahari, tumbuhan mati. Kalau tumbuhan mati, apa jadi? Binatang pun mati. Bila binatang mati, tumbuhan pun tak ada, manusia pun akan mati. Jadi kat dunia, matahari ada fungsi dia. Tapi bila di syurga, tak perlu tumbuhan, sebab tumbuhan sentiasa ada, buah-buahan 24 jam, dan manusia pun tak perlu kepada tumbuhan yang memerlukan matahari. Jadi akhirnya matahari tidak ada di syurga. Bila matahari tak ada, langsung tak ada rasa panas. Sekarang ni, untuk makluman pelajar, saya dalam kelas, ada aircon, ada kipas, tapi tetap rasa panas. Kan? Dalam syurga, kipas tak ada, aircon tak ada, tapi keadaan cuacanya macam selepas subuh tu. Nikmat. Nikmat. Tak ada masa. Dia tak ada malam.
Malam kat dunia untuk kita berehat, untuk kita tidur supaya kita nak bekerja balik besok. Kenapa nak bekerja? Sebab ada tanggungjawab. Hidup adalah ujian. Tapi bila di syurga tak ada ujian dah. Tak ada amalan. Jadi tak perlu tidur, tak perlu rehat. Jadi tak perlu waktu malam. Jadi sentiasa cerah. Satu lagi fungsi matahari dan bulan untuk melihat waktu kan. Betul? Kita tahu waktu daripada matahari. Kalau panas sangat tengah-tengah tu mana? Zuhur kan? Jadi salah satu tujuan untuk tahu waktu untuk apa? Tahu waktu untuk apa? Untuk solat. Di syurga perlu tak kita tahu waktu? Tengah bersembang dengan siapa? Nabi Yusuf kan contoh. Tengah bersembang, dah masuk waktu ni. Kita pun berhenti. Itu menghalang kebahagiaan. Jadi tak ada dah waktu solat, ibadat, zikir pagi petang, tak ada je. Enjoy je. Jadi jangan malah nak baca zikir pagi petang sekarang. Sementara je ni. Lepas mati tak ada dah. Jadi belilah buku zikir pagi petang. Okey? Ada tak ayat yang menunjukkan dalam syurga tak ada matahari? Tengok ayat mentafsir ayat. Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran. Itu tafsir yang paling kuat. Paling tepat. Tak mungkin salah. Di sini Allah kata apa? Bayangan teduhan di syurga berterusan. Sebab apa? Matahari tak ada. Okey, apa ayat yang menunjukkan matahari tak ada dalam syurga? Pokok durian kena tebang. Betul lah. Tunggu 5 tahun baru boleh makan. Itu pun kalau menjadi. Ayat apa? La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Surah Al-Insan. Muttaqi'ina fiha ala al-araiki la yarawna fiha syamsan. Ahli syurga ni bukan setakat berteduh, tak panas. Tapi cara mereka duduk pun muttaqi'ina fiha ala al-araiki. Kan? Nikmatnya. Iklan promosi syurga dalam Quran. Allah kata apa? Muttaqi'ina. Mereka duduk bersandar. Jadi cara mereka duduk pun menggambarkan apa? Cara duduk ni bersandar menggambarkan apa ni? Allah nak beritahu nikmat ni. Nikmat apa? Cara duduk. Sebab cara duduk kita kat dunia tak rasa nikmat. Kenapa? Macam duduk macam ni kan. Ini bukan nikmat. Sebab apa? Kena mendengar, kena fokus, kena tengok. Kadang-kadang kita duduk kat sini kan. Tengok muka, nampak relax tapi muka berkerut. Allah nak beritahu cara duduk ahli syurga ialah cara duduk orang yang tidak ada masalah. Tenang, bahagia. Kemudian duduk pula atas apa ni? Araik. Araik jamak kepada arika. Apa makna arika? Pelamin yang penuh dengan permata-permata. Kita sofa kita lepas 2 tahun terkoyak kan. Itu pun daripada apa? Kain. Ini pelamin daripada permata. Berapa lama ni kita duduk atas ni? Araik. Siapa punya ni araik? Perlu sewa tak? Tak. Ini hak kita selama-lamanya. Kemudian, cara duduk tenang, bahagia, tak ada masalah. La yarawna fiha, mereka tidak melihat dalam syurga syamsan, matahari. Ayat ni menunjukkan matahari tidak ada. Buktinya, ahli syurga tak pernah melihat matahari. Kemudian, wala zamharirah. Dan tidak, kalau tidak melihat matahari, mana tidak panas. Zamharirah tidak terlalu sejuk. Kadang-kadang kalau tempat bukan panas, tapi terlalu sejuk pun tak bahagia. Kan? Kena pakai jaket, pakai baju tebal. Lepas tu 5 hari tak mandi sebab sejuk kan? Okey. Kemudian Allah kata apa? Tilka. Demikian itulah. Uqba, balasan allazina, orang-orang yang bertakwa.
Balasan orang yang bertakwa. Jadi siapa yang ada sifat takwa bolehlah sikit-sikit bercita-cita. Tapi siapa yang tak ada sifat takwa, jangan perasanlah. Kalau nak tahu sifat takwa yang Allah sebut detail lah, boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 177. Allah sebut at-taqwa ni ialah orang beriman dengan Allah, dengan Rasul, dengan para malaikat, dengan kitab, dengan hari akhirat. Kemudian tak cukup dengan itu, apa dia? Wa atal mala ala hubbihi. Dia bagi harta dia yang disuka kepada siapa? Zawil qurba wal yatama wal masakin. Makna hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Lepas tu apa dia? Wallazina dia mendirikan salat dan keluarkan zakat. Lepas tu ada lagi. Wal mufuna bi ahadu, tepat janji. Kadang-kadang salat dah okey tapi selalu mungkin janji, sifat munafik. Bukan at-taqwa. Wal mufuna bi ma ahadu iza ahadu. Kan? Wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Lagi? Itu kemuncak. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i, dan orang yang sabar. Jadi makna apa? Bertakwa tu, takwa dia ada apa? Sifat takwa. Satu, beriman dengan rukun iman. Yang kedua, rukun Islam. Yang ketiga, akhlak. Tepat janji. Yang kelima, sabar. Jadi takwa ni bukan setakat solat je. Yang paling susah apa dia? Akhlak ni. Sebenarnya kalau kita beriman dengan Allah, rukun iman, dan kita melaksanakan rukun Islam dengan betul, dengan ikhlas, dia akan terhasil akhlak yang mulia dan sabar. Tapi kalau solat dah, sedekah, zakat dah, tapi panas barang, makna ibadat dia tak betul. Ibadat dia ada masalah. Sebab tu lepas Allah sebut semua ni, di hujung ayat Allah kata apa? Ulaikal ladzina sadaqu. Mereka yang buat semua ni itulah orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka inilah yang ada sifat ni adalah orang yang bertakwa, yang Allah janji dengan syurga dan nikmatnya yang disebut ni. Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang bertakwa. Okey. Kemudian Allah sebut juga wa uqbad dar, dan balasan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, an-nar, adalah api. Api neraka. Tengok dalam satu ayat, Allah bagi tahu dua balasan, dua jenis manusia. Dan balasan tu sangat-sangat berbeza. Langit dengan bumi. Satu nikmat syurga, buah-buahan, sungai. Satu lagi api, kan? Tapi akhirnya manusia pilih yang mana? Sungai-sungai, arak yang lazat, buah-buahan yang tak pernah putus, ataupun manusia pilih api? Majoritinya pilih api. Pelik, kenapa? Yang pilih nikmat sungai, buah-buahan ni hanya dalam 1000 ni. Dalam 1000 orang, satu pilih syurga. 999 pilih api neraka. Jadi kalau fikir tu makna apa ni? Yang 999 ni memang tak ada akal lah. Sebab tu Allah kata mereka ni seperti haiwan. Seperti keldai. Sebab tak tahu beza antara api dengan sungai-sungai yang ada
arak, madu dan sebagainya. Semoga Allah jauhkan kita daripada azab neraka. Sebab tu antara doa orang beriman bukan setakat minta syurga, tapi kena juga minta supaya Allah sentiasa jauhkan kita daripada azab neraka. Sebagaimana Nabi ajar kita, selalulah baca ketika tahiyat akhir kan. Minta berlindung daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masih dajjal. Dan doa orang ibadur rahman. Doa ibadur rahman yang selalu mereka baca juga ialah Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Wahai Tuhan kami, isrif, jauhkan kami daripada azab neraka jahannam. Kerana azab neraka jahannam bila menimpa seseorang gharama. Gharama ni makna dia sentiasa melekat dengan kita. Dia tak akan berpisah walaupun satu saat. Okey, cukup sampai ayat 35 je. Sempat satu ayat je. Okey, ada orang tanya soalan semalam tak sempat nak jawab pasal sambut hari jadi kan. Apa hukum sambut hari jadi? Pertama, hukum dia bukan sunnah Nabi. Pertama, dia bukan sunnah Nabi. Dan bila bukan sunnah Nabi, dibimbangi, ia termasuk amalan yang ditolak. Amalan yang sia-sia. Sebab Nabi bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal yang bukan daripada kami, dia tertolak. Jadi, dia risau takut amalan sambut hari jadi sia-sia. Habis duit, habis masa, sia-sia. Yang kedua kata ulama, dia biasa kita dengar ada 7 perkara ajaib kat dunia kan? 7 ke? 7 perkara ajaib di dunia. 7 ke 8? 7 kan? Dia kata ada satu lagi yang ke-8, yang baru. Iaitu sambut hari jadi. Jadi sambut hari jadi adalah perkara ajaib kat dunia. Satu perkara yang sangat pelik. Pelik bin ajaib. Kenapa? Sebab bila dia sambut hari jadi, sebenarnya umur dia semakin bertambah. Bila umur semakin bertambah, makna dia semakin dekat dengan kematian. Bila semakin dekat dengan kematian, yang sepatutnya dia risau. Dah nak dekat nak mati ni, amalan tak cukup. Dalam keadaan yang sepatut dia risau, dia takut, dia tambah amalan, tiba-tiba dia seronok sambut hari jadi. Ini satu perkara pelik bin ajaib. Kan? Betul tak? Kenapa suka ni sambut hari jadi? Berapa dah umur? 60. Tinggal berapa lagi? 3 tahun kot. Bahaya tu. Orang semakin dekat dengan kematian, semakin takut. Bahkan apa Allah perintah pada Nabi? Bila Nabi dah buka kota Mekah, maknanya hayat Nabi dah semakin sedikit. Apa Allah perintah pada Nabi? Apa dia? Bila Nabi buka kota Mekah kan, Iza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi kenapa bila Nabi buka kota Mekah, Islam dah semakin menang, semakin kuat, tiba-tiba Allah suruh Nabi minta ampun. Apa kaitan? Sepatut dah buka kota Mekah, Islam dah menang, semakin kuat. Buatlah kenduri kesyukuran. Seronoklah kan? Tiba-tiba suruh minta ampun. Minta ampun ni bukan benda menggembirakan. Jadi soalnya kenapa? Kenapa Allah suruh Nabi minta ampun dalam keadaan Islam menang? Semakin kuat. Sebab apa? Sebab apa? Sebab itulah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, bila ada majlis-majlis bersama sahabat-sahabat yang lain, Umar selalu bawa seorang budak. Budak tu siapa nama? Abdullah bin Abbas. Jadi bila Umar bawa budak dalam majlis orang tua, jadi sahabat lain pertikaikan perbuatan Umar. Kenapa kamu bawa budak dalam majlis orang tua?
takkanlah budak tu sesuai dengan kita kan? Takkanlah kita ni setara dengan budak. Maka Umar nak buktikan bahawa yang dia bawa tu budak dari segi umur, tapi ilmunya, kematangannya lebih daripada orang dewasa. Jadi satu hari Umar berkumpul dengan para sahabat dan bersamanya Abdullah bin Abbas. Jadi Umar pun tanya sahabat, apa pandangan kamu tentang ayat Iza ja'a nasrullah? Maka sahabat kata, ya Allah suruh, bila kita menang, Allah suruh berzikir padanya dan Allah suruh istighfar. Tanya sahabat lain, jawapannya sama. Maka Umar pun tanya Abdullah bin Abbas, yang masa tu umur dia sekitar 10 tahun dah. Apa pandangan kamu? Maka kata Abdullah bin Abbas, sebenarnya ayat ini Allah nak bagi isyarat kepada Nabi bahawa ajalnya dah semakin dekat. Sebab tu Allah suruh Nabi istighfar. Bekala yang paling berguna dan bermanfaat untuk orang nak mati ialah keampunan Allah. Barulah sahabat-sahabat lain rasa kagum dengan Abdullah bin Abbas. Walaupun umurnya masih mentah, tapi fikirannya cukup matang. Dia boleh memahami ayat, boleh bertadabbur. Jadi kalau ayat ni menunjukkan bila Nabi semakin dekat dengan kematian, Allah suruh istighfar. Maka begitu juga kalau kita dah semakin bertambah umur, jangan gembira, jangan seronok, jangan sambut hari jadi. Semakin perbanyak istighfar, semakin banyak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, amalan menyambut hari jadi ni bukan amalan yang kita dah sebut, bukan amalan Nabi. Bahkan dia amalan daripada orang bukan Islam. Bukan amalan daripada Nabi dan bukan amalan daripada orang Islam. Dia amalan bukan daripada orang Islam. Kenapa kita nak mengikut mereka? Sedangkan Nabi kata, aku tinggal pada kamu dua perkara aja, Quran dan Sunnah. Kalau kamu pegang betul-betul, kamu tidak akan sesat. Okey, sambut hari jadi ada tak sumber daripada Quran? Tak ada. Ada tak sumber daripada hadis? Tak ada. Makna apa? Daripada nafsu lah tu. Jadi kalau ambil sumbernya daripada nafsu, tak selamat. Tak selamat. Jadi saya cadangkan siapa yang nak sambut hari jadi, boleh sambut. Tapi dalam bentuk yang lain. Beritahu pada anak, ataupun beritahu anak yang dah sampai umur 15 ke 20 ke, beritahu. Nak, kamu dah, umur kamu semakin bertambah. Jadi kena betulkan solat, kena tambahkan ibadat. Sebab umur kita semakin bertambah, bermakna kita semakin dekat dengan kematian. Ayah pun lagi dekat dengan kematian. Ayah pun kena tambahkan istighfar, kena tambahkan. Semoga kita mati nanti dalam keadaan kita bersih daripada dosa. Bila sampai tarikh lahir kita tu, tukar cara berfikir. Tukar cara berfikir. Kemudian kadang-kadang kita sambut hari jadi tu sampai buat kek kan. Kek bukan sedap sangat pun. Kadang-kadang ada tampar kat muka kan. Jadi pembaziran duit, pembaziran kek, pembaziran masa kan. Dan seronok tak kena tempat. Cuba bayangkan, kadang-kadang kek tu harga 100 kan. Cuba bayangkan kalau 100 tu kamu sedekah pada orang miskin. Sebagai bekalan sementara menunggu kematian. Kan banyak faedah tu untuk orang yang sambut hari jadi. Kadang-kadang saya dapat tahu nak bayar untuk sambut hari jadi tu, kadang-kadang setiap orang kena keluar RM100 kan. Kadang-kadang kos dia beribu dengan belon, dengan apa. Kenapa kita suka buat benda yang mengikut hawa nafsu ataupun ikut orang ramai? Wallahu a'lam. Okey, pencerahan. Bila kita bangun malam, mana lebih afdal? Banyak solat ataupun banyak baca Al-Quran? Dua-dua afdal. Dan yang paling afdal ialah baca Quran dalam solat. Dua-dua, 2 in 1. Solat sambil baca Quran dan baca panjang. Sebagaimana Nabi baca, satu rakaat Nabi baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Baca Quran panjang, tapi Nabi baca dalam solat. Jadi bila kita baca ayat Quran panjang dalam solat, solat kita lagi khusyuk. Solat kita lagi besar pahalanya. Kalau tak hafal, boleh buka Quran kat depan. Beli stand tu, letak kat depan, tengok dan baca.
Ustaz, kalau bagi Quran untuk hari lahirnya, bolehkah? Tak, kalau nak bagi Quran, jangan tunggu hari lahir. Takut dia mati sebelum hari lahir tu. Quran perlu dibaca, difahami bila-bila masa. Jangan tunggu hari lahir. Kan? Bila dia lahir tu, patut kena bagi Quran terus. Ustaz, kalau kita solat sunat sekitar pukul 4 pagi, adakah dikira kita telah solat malam? Saya nak tanya, 4 pagi ni waktu malam ke siang? Kalau waktu malam, solat malam lah. Kalau 4 petang, solat siang. Jadi solat sunat pukul 4 pagi, solat malam lah. Dia solat malam ni bila? Daripada lepas maghrib sampai subuh. Jadi selagi tak masuk subuh, maka dikira solat malam, solatul lail. Okey, ini ada yang kata, Ustaz, kita sambut hari jadi ni sebab nak eratkan hubungan silaturahim. Satu lagi dia pakai akal. Kan? Pakai akal. Menggembirakan orang pun pakai akal. Saya nak tanya, antara kamu dengan Nabi, siapa yang paling erat hubungan silaturahim? Kamu kan Nabi? Nabi. Tapi Nabi pakai kaedah apa? Apa formula Nabi untuk eratkan hubungan silaturahim? Bukan setakat Nabi eratkan hubungan silaturahim, Nabi boleh satukan orang Arab yang bergaduh berpuluh tahun, Aus dengan Khazraj. Nabi eratkan sehingga mereka menjadi macam adik-beradik. Orang Ansar boleh bagi harta, bahkan bagi isteri kepada orang Muhajirin. Mana hubungan erat mereka luar biasa. Tapi apa cara Nabi? Adakah Nabi merayakan hari ulang tahun? Sambut hari jadi? Tak. Caranya ialah Nabi masukkan Quran dalam hati mereka. Bila manusia beriman kepada Allah, dia akan erat hubungan walaupun tak pernah jumpa. Dia akan selalu call, apa khabar kan? Sebab apa? Ikatan akidah yang berdasarkan Quran dan Sunnah menjadikan dia erat. Tapi kalau ikatan berdasarkan hanya sambut hari jadi, dia tak akan erat. Sebab apa? Dia berdasarkan ada pertemuan dan ada makanan. Cuba sekali sambut hari jadi tak ada kek, tak ada makan. Agak-agak erat tak? Tak erat. Dia erat kena setiap hari, bukan sekali setahun. Wallahualam. Apa ayat tu? Allah kata, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Allah kata, kalau kamu infakkan semua yang di atas muka bumi untuk menyatukan hati manusia, untuk mengeratkan, mustahil hati manusia dapat dieratkan. Walaupun duit dibelanja ribu-ribu, juta-juta. Tapi yang mengeratkan hati manusia ialah Allah. Makna apa? Kalau betul nak eratkan hati sesama kita, ajaklah semua keluarga kita tadabbur Al-Quran. Semua akan jadi berkasih sayang. Tanpa perlukan kos. Walaupun satu sen. Nanti boleh potong, saya bahas ni. Hukum menyambut hari jadi. Tukar cara sambut. Kalau bagi Quran untuk hari jadi, kalau orang tu belum ada Quran, bolehlah kita bagi. Tapi jangan tunggu hari jadi dia. Sebelum tu, bagi terus. Salam. Saya pernah dengar dari ustaz lain yang Rasulullah sambut hari jadinya pada hari Isnin. Benar ke? Tanyalah ustaz tu. Ada dalil tak? Dia sebenar, Nabi bukan sambut hari jadi. Nabi meraihkan hari kelahirannya. Okey, kalau kita guna hujah, Nabi meraihkan hari lahir. Nabi lahir hari Isnin. Tapi cara Nabi, jangan ambil Nabi raikan hari lahir saja. Tapi ambil juga cara Nabi raikan. Dengan apa? Puasa. Puasa. Mana ada orang sambut hari jadi semua puasa? Sebab ada kek ni. Dia kadang-kadang menyalahgunakan fakta. Menyalahgunakan dalil. Nabi meraihkan hari lahir dengan puasa. Dan Nabi puasa bukan Isnin. Hari lahir je. Setiap Isnin. Kamu sambut hari lahir, bakar kek, nyala lilin apa semua, sekali setahun. Jadi silakan, kalau nak ikut Nabi, silakan, iaitu raikan hari lahir sebagaimana Nabi raikan, iaitu dengan berpuasa. Tapi hari Isnin lah. Kalau kamu lahir hari Jumaat, puasa hari Isnin juga. Jangan puasa hari Jumaat. Boleh?
Oh, ustaz puasa tiap-tiap minggu taklah. Makna kamu buat bukan kerana Allah, kerana nafsu. Kena banyak sabar dengan suami. Wanita kalau nak masuk syurga, kena banyak sabar dengan suami. Suami jahat macam mana pun, tidak menghalalkan untuk isteri derhaka. Dan kalau tak tahan juga, pergi ke mahkamah. Pergi ke mahkamah, bawa kes ke mahkamah, bagi tahu suami tak bagi nafkah zahidah batin, suami tak solat ke, dan mahkamah akan putuskan. Mahkamah akan pisahkan hubungan suami isteri walaupun suami tak setuju. Islam tak zalim, Islam bagi hak pada wanita. Kalau suami tu jahat, suami tak dengar cakap, suami tak nak bersebar dengan isteri, suami tak mesra isteri, mesra kawan-kawan je. Itu adalah bentuk kezaliman, boleh pihak isteri mengadu pada pihak mahkamah. Mengadu pada ustaz, ustaz bagi nasihat aja. Okey. Ayat takwa. Ayat Al-Quran untuk menyatukan hati isteri-isteri supaya berbaik. Okey, ayat takwa untuk menyatukan isteri ataupun suami isteri supaya sentiasa jadi baik ialah bermula daripada Alif Lam Mim zalikal kitab sampai surah An-Nas. Sebab Allah kata apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab tu, satu kitab adalah petunjuk kepada orang bertakwa. Jadi jangan ayat, kalau kamu ambil satu ayat, yang lain tak itu, kamu tak akan jadi bertakwa dan kamu tak akan bersatu. Habis kena ambil apa? Zalikal kitab, satu kitab. Bahkan kalau kamu ambil sebahagian kitab, sebahagian ayat, dan tolak pula, bukan setakat tak jadi takwa, tapi kamu akan jadi kufur kepada Allah. Sebab Allah kata apa? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah patut kamu beriman dengan sebahagian ayat kitab dan kamu kufur dengan sebahagian? Makna apa? Bila ambil sebahagian, tolak sebahagian, dah kufur. Jadi jangan ambil satu ayat, dua ayat. Tadabburlah semua ayat. InsyaAllah. Saya yakin. Saya yakin. Kalau suami isteri sama-sama tadabbur, ayat demi ayat, insyaAllah semakin lembut hati dan semakin akan berkasih sayang. Tadabbur dengan tafsir tak sama. Boleh tengok video lama saya. Dia ringkas macam ni. Tafsir ni sekadar untuk kita faham maksud ayat. Setakat tu je lah. Tapi tadabbur lebih lagi. Sekadar nak faham, bukan sekadar nak faham, tapi nak ambil pengajaran dan nak laksanakan. Itu tadabbur. Ada orang amal tak nak pi mana ustaz. Nak masuk syurga dia tak layak. Nak masuk neraka dia takut. Tak faham. Ada orang nak pi mana. Ada orang tak nak pi mana. Nak masuk syurga tak layak. Dia kalau tak layak masuk syurga memang ahli neraka lah. Semua yang tak layak masuk syurga dia akan masuk neraka walaupun dia tak nak. Jadi ayat yang mengatakan apa? Lastu ahlan il firdausi ilahi lastu lil firdausi ahlan. Wahai Tuhan, aku tidak layak untuk menjadi ahli syurga Firdaus. Tetapi wala aqwa ala naril jahim. Dalam masa sama aku tak sanggup masuk neraka jahim. Lepas tu kamu nak duduk kat mana? Ayat tu tak betul tu. Itu bukan hadis, bukan Quran. Yang hadis apa dia? Nabi kata, "Iza sa'altumullah fas'alu al-firdausal a'la." Bila kamu minta pada Allah, minta syurga yang paling tinggi. Jadi bila Allah suruh minta, jangan pula merendah diri tak kena tempat. Aku tak layak. Allah kata minta. Aku tak layak. Masuk neraka lah kalau tak layak. Dan Asyah isteri Fir'aun, walaupun dia baru beriman, walaupun dia isteri pembesar yang paling tauhid, tapi bila dia meminta kepada Allah, dia minta apa? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhan, binalah untuk aku di sisi engkau. Mana Asyah pun minta syurga paling tinggi. Dia tak pernah baca wirid tu. Aku tak layak masuk syurga sebab aku baru je beriman. Kita mungkin tak layak tapi kita nak
tak nak ke? Layak, kita layak. Memang Allah sediakan tu untuk orang bertakwa. Bila ada sifat bertakwa, insya-Allah layak. Kenapa kita selalu rasa amalan kita tak diterima? Kenapa kita selalu rasa amalan kita tak diterima? Dia baguslah. Rasa amalan tak diterima, bagus. Sebab apa? Bila kita ada rasa amalan tak diterima, kita tak syok sendiri. Kita akan sentiasa baiki. Dan saya pernah sebut sebelum ni kan, Ibnu Abi Malikah, dia seorang tabi'in. Dia kata aku jumpa 30 orang sahabat. Sempat jumpa 30 je daripada 100 lebih tu. Dan dalam 30 ni seorang pun rasa bahawa mereka masih ada sifat munafik. Makna mereka tak yakin mereka ahli syurga. Itulah sifat orang bertakwa. Itulah sifat para sahabat. Sentiasa ada rasa takut. Jadi positif ada rasa takut amalan tak diterima, satu perkara yang baik. Cuma jangan terlalu takutlah sampai tak beramal langsung. Sampai dia rasa dia ahli neraka. Ustaz, adakah dah. Senang katanya. Ha? Bila ada ucapan selamat hari jadi di dalam grup WhatsApp, perlukah kita mendoakannya atau diam? Tinggalkan saja mesej itu. Tak, dia doa kepada sesama Islam adalah dituntut. Tapi doa yang paling utama untuk saudara kita pada bukan selamat hari jadi. Doa yang paling utama, bahkan wajib kita berdoa pada saudara kita ialah yang Allah sebut dalam surah Al-Hashr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Kita minta supaya Allah ampunkan dosa dia. Kalau dia bagi tahu dia sambut hari jadi, kita doa apa dia? Semoga Allah ampunkan semua dosa kamu, semoga Allah terima amalan kamu, dan semoga Allah matikan kamu dalam keadaan beriman. Tak payah sebut selamat hari jadi yang ke-60. Nabi kata apa? Doa seseorang kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu. Itu lagi bagus. Doa itu akan mustajab. Ada lagi soalan? Tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Belakang rumah ada rizak tanah, sungai. Ada pokok buah-buahan yang orang tanam. Bolehkah kita ambil makan dan bagi orang lain? Dia orang tanam, mana dia ada hak lah, kan? Cuma masalah dia tanam di tanah rizab. Dia tanam di tanah rizab, mana tanah tu bukan hak dia. Sepatut pun dia nak tanam pun dia kena minta izin. Dan kita nak makan buah yang dia tanam pun kita sebaiknya minta izin. Kecuali kalau kita tak ambil buah tu, tak ada siapa ambil dan akhirnya akan buruk. Maka kata ulama boleh ambil untuk mengelakkan pembaziran. Wallahu a'lam. Hari ini hari jadi saya. Semoga Allah panjangkan umur Hazirah binti Hanim dalam keadaan beriman dan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah ampunkan dosa Hazirah dan semoga Allah matikan Hazirah dalam keadaan beriman kepada Allah. Kalau sekadar ucapan pun tak boleh ke? Ya, kenapa nak ucap? Nabi, orang paling mula Nabi kan? Orang paling mula Nabi. Tapi Nabi tak pernah sambut hari jadi dan sahabat pun tak pernah ucap kepada Nabi. Adakah bila sahabat tak ucap tu, sahabat tak hormat Nabi? Tak. Sahabatlah orang yang paling hormat Nabi. Sahabatlah orang yang paling cinta Nabi. Tapi sahabat zahirkan cinta mereka
dan hormat mereka pada Nabi bukan dengan ucapan, tapi dengan ittiba', dengan ikut sunnah Nabi. Kita nak ucapkan, tapi cara Nabi kita tak ikut. Sunnah Nabi kita tak ikut. Kalau kita sayang pada saudara kita yang sambut hari jadi, ajaklah masuk kelas agama. Ajaklah tadabbur Al-Quran. Ajaklah mereka supaya beramal dengan sunnah-sunnah Nabi. Itu tanda kita sayang pada dia. Bukan kita sayang kerana semata-mata hanya memberi ucapan hari jadi. Doa macam saya cakap tadi. Dah. Sana helwah, sana tahun. Helwah manis. Mana itu ucapan orang Arab bila sambut hari jadilah. Semoga hari lahir kamu ni adalah manis. Pun bukan sunnah Nabi. Dia manis tak manis ni bukan pasal sambut hari jadi. Nabi kata apa? Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba. Akan merasai kemanisan iman siapa ni? Bukan orang sambut hari jadi, tapi man radiya billahi rabba. Orang yang reda Allah sebagai Tuhan. Maknanya semua perintah Allah dia ikut. Semua musibah takdir Allah dia reda. Wabil Islam midina, dan semua peraturan Islam, hukum hakam Islam dia terima dengan reda. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan semua sunnah Nabi dia terima. Orang ni hidupnya akan sentiasa manis. Bukan setahun, bukan satu hari dalam setahun, tapi setiap hari, setiap saat. Bila dia ada 3 benda ni, walaupun dia tak sambut hari jadi. Okey, Muhammad Nazrul, Ustaz, cabaran sasaran dakwah, ada yang berhujah dengan hadis manusia beramal dengan amalan ahli syurga tapi hujungnya ke neraka, dan beramal dengan amalan ahli neraka hujungnya ke syurga. Dan juga berkata hadis tentang pelacur beri anjing minum menjadi ahli syurga, seolah menolak peringatan kepada mereka kerana mereka kata rahmat Allah itu luas dan ingin beritahu. Okey, yang pasal hadis, Nabi kata ada orang beramal dengan amalan ahli syurga, tapi di hujung kehidupan dia buat amalan ahli neraka, dia mati, masuk neraka. Ada satu riwayat lain, ulama kata, Nabi sebut, ada orang yang beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hidup, tapi di hujung, Nabi kata, ada orang yang beramal amalan ahli syurga sepanjang hidup pada pandangan zahir manusia. Kena faham tu. Maknanya apa? Zahir saja dia beriman, hati tak. Orang macam ni di hujung Allah tarik sehingga dia tak beramal lagi dengan amalan ahli syurga, bahkan dia beramal dengan amalan ahli neraka, masa tu dia mati masuk neraka. Makna apa? Sepanjang dia beramal dengan amalan ahli syurga, dia tak ikhlas. Tapi kalau orang tu beriman dan beramal dengan ahli syurga dengan penuh keikhlasan, istiqamah, Allah janji dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikah. Siapa yang beriman dan beristiqamah, buat amal ahli syurga dan istiqamah, ikhlas, maka Allah pelihara imannya sampai hujung kehidupannya. Bahkan masa dia nazak, malaikat akan datang dan bagi berita gembira kepadanya. Jadi hadis yang mengatakan orang yang beramal dengan amalan ahli syurga, di hujung dia mati masuk neraka sebab dia tidak ikhlas. Pada zahir sahaja dia beramal dengan amalan ahli syurga. Wallahu alam. Begitu juga yang pelacur. Pelacur bagi minum pada anjing tapi ahli syurga. Satu, itu amalan bukan amalan umat Nabi Muhammad. Itu amalan orang-orang yang terdahulu. Dan ia disahkan oleh Nabi. Dia ahli syurga. Tapi kalau kita nak buat maksiat, lepas tu nak bagi minum pada anjing dengan harapan jadi ahli syurga, tak bolehlah. Sebab kewajipan kita untuk jadi ahli syurga kena ikut Quran dan kena ikut sunnah. Bukan ikut sunnah pelacur tu. Kena ikut sunnah Nabi, ya. Wallahu a'lam. Okey, cukup lah. Cukup setakat ni. Kelas kita akan datang ialah besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران